Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera bersama keluarga tercinta. Murid-murid yang cikgu kasihi, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bahasa Melayu. Tajuk kita pada hari ini ialah jenis dan ragam ayat. Pada hari ini, semua murid dari tahun 1 hingga tahun 6 dapat belajar bersama-sama dengan cikgu. Murid-murid yang cikgu kasihi, cikgu harap kamu semua dapat sediakan pensel dan juga buku nota untuk mencatat nota-nota yang cikgu akan sampaikan sebentar lagi. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama saksikan paparan yang dipaparkan ini. Dalam bahasa Melayu, ada 4 jenis ragam ayat. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ketiga, ayat seruan. Yang keempat pula, ayat perintah. Baik, cikgu ulang sekali lagi, ada 4 jenis ragam ayat. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ketiga, ayat seruan. Dan yang keempat, ayat perintah. Baik, mari sama-sama kita saksikan pula paparan yang dipaparkan ini. Murid-murid yang cikgu kasihi, apa dia ayat? Ayat ialah susunan perkataan yang terdiri daripada subjek dan juga predikat. Baik, mari kita saksikan contoh yang diberikan ini. Baik, yang pertama, Zahid bijak. Subjek ni kat mana? Di mana subjek? Dalam ayat ni subjeknya di mana? Baik, Zahid ialah subjek, manakala bijak ialah predikat. Baik, yang kedua, Ramu bermain bola di padang. Jelas di sini, Ramu ialah subjek, bermain bola di padang ialah predikat. Ya, mari sama-sama kita lihat sekali lagi. Zahid bijak, Zahid ialah subjek, bijak ialah predikat. Ya, Ramu bermain bola di padang, Ramu ialah subjek, bermain bola di padang ialah predikat. Jadi, Ramu ialah perkara yang hendak diceritakan. Mana-mana kala predikat, ya, Ramu, Zahid ialah subjek yang hendak diceritakan, manakala predikat ialah bijak, bermain bola di padang, menceritakan tentang subjek. Faham ya? Baik, yang pertama Zahid tadi, subjek, ya, perkara yang hendak diceritakan. Zahid ni bijak, jadi menunjukkan Zahid ni seorang yang bijak. Jadi bijak itu ialah predikat, ya, menceritakan tentang Zahid. Ramu ialah subjek, ya, perkara yang hendak diceritakan. Ya, jadi bermain bola. Ramu buat apa? Bermain bola di padang. Itu ialah predikat. Jelas ya? Menerangkan tentang Ramu. Ramu buat apa? Ramu bermain bola di padang. Okey. Murid-murid yang cikgu kasihi, mari sama-sama kita saksikan paparan yang dipaparkan ini. Ayat tunggal. Apa dia ayat tunggal? Ayat tunggal mengandungi subjek dan predikat. Jelas. Ya, dan tadi lagi juga terangkan tentang ayat tunggal. Adik membaca buku, jadi ayat apa? Subjeknya ialah adik, membaca buku ialah predikat. Baik, ayat majmuk, ya, ditambah keterangan. Itu dia ayat majmuk, ada keterangan. Ayat tunggal tak ada keterangan,
Tapi ayat majmuk ada keterangan. Baik, di sini kita saksikan adik membaca buku sementara menunggu ibu pulang. Subjeknya ialah adik membaca buku, predikat, sementara menunggu ibu pulang, keterangan. Ayat tunggal tak ada keterangan, tapi ayat majmuk ada keterangan. Dapat bezakan, kan? Jadi dimasukkan kata hubung. Jelas kan? Sementara menunggu ibu pulang, itu merupakan keterangan. Baik, ayat aktif. Apa dia ayat aktif? Ayat aktif merupakan ayat yang menekankan objek dan mempunyai kata kerja yang berawalan me. Objek di sini ialah bola. Ya, mari sama-sama kita baca. Kumar yang tinggi itu menendang bola. Jadi, kata kerja yang mengandungi imbuhan awalan me ialah menendang. Objeknya apa dia? Bola. Okey, jelaskan. Baik, ayat pasif, apa dia ayat pasif? Ayat pasif ayat yang menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya. Ya, benda atau orang yang dikenakan ke atasnya. Kita saksikan di sini. Mari sama-sama kita baca. Bola ditendang oleh Kumar yang tinggi itu. Nampak Bola ditendang oleh Kumar yang tinggi itu. Yang kena tendang apa? Bola. Siapa yang tendang? Kumar. Jadi yang kena bola, yang kena tendang. Inilah merupakan ayat pasif. Kalau sebelum ni ada imbuhan me, ayat pasif ada kata sendiri. Okey, jelaskan. Di situ ada perbezaan ayat aktif dan ayat pasif. Ya, objeknya letak di hadapan ayat ataupun boleh juga letak di tengah ayat. Tengok pada ayat aktif tersebut. Okey, jelas. Baik, seterusnya mari sama-sama kita saksikan ragam ayat. Tadi cikgu dah terangkan ada 4 ragam ayat. Okey, jelas ya? Ada 4 ragam ayat. Ya. Apa dia ayat penyata? Ayat penyata merupakan ayat yang menerangkan atau menceritakan sesuatu kejadian yang berlaku. Baik, contoh di sini Yohanisa sedang memasak. Dia menceritakan tentang Yohanisa. Yohanisa ni buat apa? Jadi Yohanisa ni sedang memasak. Kan? Baik, seterusnya kita tengok ayat tanya. Ayat tanya merupakan ayat yang meminta atau menanyakan sesuatu yang hendak yang dia tak tahu. Kan, dia tak bagi dia gunakan ayat tanya. Ya, ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ya, contohnya, mengapakah adik menangis? Dia pelik, adik menangis. Jadi dia nak tahu. Jadi dia menggunakan ayat tanya. Jelaskan. Biasa kalau kita tulis, sebaik-baiknya kita gunakan kata tanya. Kalau kata tanya letak di depan, kita gunakan letak partikel kah. Ya, dan juga tanda tanya. Kalau kata tanyanya letak di belakang, kamu letak di belakang ayat, jadi tak perlu letak partikel kah atau kata penegas kah. Ya, adik menangis mengapa? Macam tu. Kalau di depan, kata tanyanya letak kat depan, mengapakah adik menangis? Kan? Itu cara menulis ayat tanya. Okey, jelas? Boleh faham setakat ni? Okey, kita sambung. Baik, murid-murid yang cikgu kasihi, ragam ayat seterusnya, yang ketiga ialah ayat perintah. Apa dia ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh seseorang membuat sesuatu perkara. Contohnya, jangan petik bunga itu, jangan pijak rumput itu. Dia tak perlu panjang-panjang, kan? Jadi
Ini selalu biasa digunakan apabila hendak menyuruh seseorang melakukan sesuatu perkara. Ya, baik, ayat seruan. Apa dia ayat seruan? Ayat seruan digunakan ya untuk menyatakan perasaan atau meluahkan perasaan. Contohnya seperti sakit, gembira, benci, marah. Ya, jadi digunakan ayat seruan. Contoh di sini, aduh, sakitnya kaki saya. Jelas di situ? Okey, kamu kena ingat betul-betul supaya selepas ni dapat menjawab soalan yang cikgu beri. Okey? Baik, kita sambung seterusnya. Baik, anak Pak Jamali yang bernama Sabaria itu, ayat ni salah. Kenapa ayat ni salah? Sebab ayat ni tidak ada predikat. Ya, tak ada predikat. Dia hanya ada subjek. Subjek yang ada perluasan. Ya, anak Pak Jamali yang bernama Sabaria itu, tergantung kan? Kenapa dengan Sabaria tu? Apa yang dia buat? Kita tak tahu. Sebab tu ayat tu salah. Sebab tidak ada predikat dan keterangan. Jadi kita tak tahu. Sebab tu ayat ni salah. Hanya ada subjek sahaja. Ya. Yang kedua, di dalam kelas itu banyak sampah. Ini biasa kamu buat. Baik bahagian A, bahagian B, bahagian C atau bahagian B. Biasa, memang biasa buat. Ya, kesalahan ini. Selepas ni jangan buat lagi. Okey. Baik, di dalam kelas itu banyak sampah. Ayat ni salah. Kenapa salah? Sebab tidak ada subjek. Ya, tiba-tiba dia ada predikat. Di dalam kelas itu banyak sampah. Kan? Jadi pelik. Jadi tidak ada subjek, itu menyebabkan ayat tu salah. Okay? Sepatutnya murid-murid bergotong royong membersihkan kelas itu sebab di dalam kelas itu banyak sampah. Barulah betul. Sekarang ni, ini bila buat begini, ayat yang begini memanglah salah. Ya, tidak boleh diterima. Murid-murid yang cikgu kasihi, sekarang tibalah masa untuk uji minda. Dah siap sedia? Baik, mari kita mulakan. Baik, bila dapat soalan begini, langkah pertama kamu mesti baca arahan yang telah diberikan di dalam kotak ataupun jawapan yang telah diberikan di dalam kotak. Ya, jadi mari sama-sama kita baca jawapan yang diberikan dalam kotak. Pandai bercerita, mengejar tikus, menghantar surat, mengajar murid-murid, bermain buayan. Baik, kita tengok gambar yang pertama. Nampak gambar kucing, nampak gambar tikus. Jadi jawapan dia apa dia? Ya, betul ya. Kucing mengejar tikus. Baik, yang kedua nampak guru. Guru ni buat apa? Kan dah ada jawapan atas ni. Kan? Jadi guru tu buat apa? Ya, betul. Guru itu mengajar murid-murid. Pandai. Baik, yang ketiga. Soalan yang ketiga. Nenek buat apa? Nenek saya sedang buat apa ni? Nenek saya pandai bercerita. Ada jawapan kat dalam kotak. Okey, jadi kamu senang dah sebab jawapan ada dalam kotak. Dengan syarat bila ada jawapan dalam kotak, kamu kena tulis tanpa sebarang kesalahan. Ini yang selalunya kamu lalai. Sebab soalan senang, jawapan ada dalam kotak, kamu pun tulis tanpa semak. Kamu tak semak, kan? Jadi menyebabkan kamu buat salah. Sebab rasa senang sangat. Baik, seterusnya kita tengok yang keempat. Ya, mereka buat apa ni? Jelas ada buayan.
Jadi jawapannya senang ya. Mereka bermain buaian. Senang sangat. Okey. Jadi jawapan yang terakhir ni senanglah sebab tinggal satu je jawapan dalam kotak. Betul kan? Jadi kita boleh terus jawab. Postman itu menghantar surat. Okey? Baik. Soalan seterusnya. Ya, padankan kata seru dengan ayat yang diberikan. Okey, baik. Amboi, na, ya, cheese, ado, syabas. Jelaskan. Boleh nampak di situ kan? Amboi, na, cheese, ado, syabas. Nampak kan? Baik. Soalan seterusnya. Tengok di sebelah ni pula. Ambillah duit ini. Sakitnya kakiku ini. Bagaimana kamu boleh berada di situ? Kamu mendapat keputusan cemerlang. Cantiknya jam tangan kamu. Berani kamu mencabar saya. Jadi kita boleh sesuaikan dah, padankan ya kata seru tersebut. Baik, amboi tadi apa? Ya, betul. Amboi, cantiknya jam tangan kamu. Baik, nah. Nah, ambillah duit ini. Baik, cheese tadi. Cheese, berani kamu mencabar saya. Marah kan? Cheese, berani kamu mencabar saya. Baik, aduh, sakitnya kakiku ini. Jadi sakit. Jadi kena mengadu tu, amboi sakitnya kakiku ini. Salahlah. Sebab kaki tu dah sakit. Jadi, aduh sakitnya kakiku ini. Nampak tak? Baik, bila ni hairan. Bagaimana kamu boleh berada di situ? Sebelum ni tak ada. Tiba-tiba ada bagaimana kamu boleh berada di situ? Nampak? Baik, syabas. Dah ada tinggal satu je jawapan dah boleh jawab. Baik, syabas. Kamu mendapat keputusan cemerlang. Okey, tahniah semua. Okey, ya. Dah senang sebab jawapan telah diberikan. Bagus. Jawapan anda tepat. Ucapkan tahniah kepada semua sebab dapat menjawab soalan tadi dengan tepat dan baik. Jadi cikgu bagi 5 bintang kepada kamu semua kerana telah berjaya menjawab dengan baik. Okey? Baik, kita teruskan dengan uji minda yang kedua. Okey? Uji minda yang kedua. Okey. Sedia? Sebelum tu cikgu nak terangkan tentang ayat aktif dan juga ayat pasif. Ada perbezaan. Ya. Contoh yang pertama, Farah menulis sajak itu. Ya, ayat pasifnya sajak itu ditulis oleh Farah. Ya, ada beza. Baik, seterusnya saya menggoreng ikan itu. Ikan itu saya goreng. Kenapa saya letak di tengah? Sebab saya ialah kata ganti nama diri pertama. Ya? Jadi kalau ditulis oleh saya, oleh diikuti saya, salah. Sebab oleh tak boleh jumpa dengan kata ganti diri pertama. Jelas ya? Baik. Seterusnya, kita perlulah mendengar nasihat ibu bapa. Kan? Kita kata ganti nama diri keberapa? Baik, kita tengok ayat pasif. Nasihat ibu bapa perlu kita dengar. Kita letak di mana? Di tengah-tengah. Kan? Ada oleh? Tak ada oleh. Sebab oleh tak boleh jumpa kata ganti diri pertama. Ini kena ingat betul-betul. Baik, kita termasuk diri orang yang bercakap. Termasuk diri orang bercakap ni maknanya kita ni ialah kata ganti diri pertama. Sebab tu letak di tengah. Tak ada oleh. Tak jumpa oleh. Faham ya?
Baik, kamu harus menutup periuk ini. Nampak ya? Kamu kata ganti diri keberapa? Pertama, kamu ialah kata ganti diri kedua. Ya, kata ganti nama diri kedua. Jelas ya? Sebab itulah kamu tidak ada oleh, tak jumpa oleh. Dia tak boleh jumpa oleh. Ya, oleh tak boleh jumpa dengan kata ganti nama diri pertama dan juga kedua. Ingat jadi periuk ini harus kamu tutup. Ya. Mereka membersihkan rumah itu. Baik, mereka kata ganti diri, kata ganti nama diri keberapa? Ya, betul, ketiga. Sebab itulah ayat pasif ada oleh. Jadi oleh boleh jumpa dengan kata ganti nama diri ketiga sahaja. Jadi rumah itu dibersihkan oleh mereka. Okey, yang tadi ni Farah, oleh Farah boleh. Nampak? Jelaskan. Jadi dah sedia untuk uji minda? Jom. Ya? Baiklah murid-murid, tibalah masa untuk kita uji minda. Ya, sama-sama kita saksikan paparan yang diberikan ini. Baik, sekarang arahan yang diberikan ialah tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Mari sama-sama kita baca soalan yang pertama. Boleh? Baik. Soalan yang pertama, ya. Dr. Fatimah sedang merawat pesakit itu di klinik. Ya. Nampak ya? Subjeknya ialah Dr. Fatimah. Ya. Jadi Dr. Fatimah ni nak letak belakang ke, nak letak tengah ke, mari sama-sama kita bina ayat pasif. Macam mana kita nak buat? Baik, betul. Pesakit itu sedang dirawat oleh Dr. Fatimah di klinik. Di klinik ni nak letak di belakang ayat boleh, nak letak di hadapan ayat pun boleh. Di klinik, doktor pesakit itu sedang dirawat oleh Dr. Fatimah. Nampak ya? Ada merawat, kita dah tukar kepada dirawat. Kena ingat tu. Kalau ada me je, itu ayat aktif. Ya? Kena ingat betul-betul. Baik, yang kedua. Soalan yang kedua, kita nak tukar kepada ayat pasif. Kita mesti mematuhi dan mendengar nasihat ibu bapa. Macam mana nak tukar? Kan? Ni ada perkataan kita. Kan? Kita kata ganti nama diri keberapa? Pertama. Jadi tak boleh ada oleh. Ya, tak boleh jumpa oleh. Jadi macam mana kita nak buat ayat pasifnya? Tadi dah bagi contoh. Mematuhi, patuh dan dengar. Nasihat ibu bapa letak di hadapan ayat. Baik, nasihat ibu bapa perlu kita patuhi dan dengar. Nampak? Jelaskan. Jadi kita tak boleh diikuti dengan oleh. Tak boleh jumpa oleh. Jelaskan? Okey. Baik, yang ketiga, dia memberi anak kucing itu ikan untuk dimakan. Macam mana nak tukar? Apa dia? Betul. Anak kucing itu makan ikan yang diberi olehnya. Dia tukar kepada nya. Ya, cikgu ulang balik. Anak kucing itu makan ikan yang diberi olehnya. Baik, yang keempat, ya, soalan yang keempat. Saya menggosok baju dan seluar dengan serika. Macam mana kita nak tukar? Sebab ada saya. Saya kata ganti nama diri pertama pandai. Jadi kita nak tukar. Macam mana kita nak tukar? Baik. Gosok baju dan seluar dengan serika. Jadi macam mana nak tukar?
Ya, baju dan seluar saya gosok dengan setrika. Jelaskan? Ya, sekali lagi cikgu ulang. Baju dan seluar saya gosok dengan setrika. Jelaskan? Okey. Bagus. Jawapan anda tepat. Baik, cikgu ucapkan tahniah kepada semua sebab dapat menjawab dengan betul tadi. Baik, cikgu bagi sekali lagi 5 bintang kepada semua yang dapat menjawab soalan cikgu dengan tepat. Tahniah semua. Baik, seterusnya, ya. Dah habis, ya. Selesai dah, ya, pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mari sama-sama kita saksikan. Sekian adanya, itu sahaja daripada cikgu. Selamat maju jaya.